Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada sesi kali ini dalam perkongsian ilmu kita yang kita namakan sebagai fiqh dan kita. InsyaAllah pada sesi kali ini kita akan bincangkan, kita akan berkongsi berkaitan dengan syak dan was-was dalam ibadah. Syak ataupun ragu-ragu dan was-was dalam ibadah, sama ada pada solat ataupun wudu dan puasa dan sebagainya lah. Syak dan was adalah dua perkara. Syak dan was-was ni adalah dua perkara yang berbeza. Syak ni adalah iaitu terlupa ataupun kita terlalai berkaitan dengan solat. Contohnya kita terlupa bilangan rakaat, kita syak, kita terlupa baca Al-Fatihah, kita syak kita dah baca ke belum, 3 ke 4 kan. Contohnya puasa kan, dah masuk waktu ke belum, nak buka dah masuk waktu ke belum, subuh contohnya dah masuk waktu ke belum, nak stop makan, dah masuk waktu ke belum nak berbuka puasa. Jadi kita syak kan, itu syak nama dia. Kalau was-was ni adalah penyakit. Was-was adalah penyakit, dia adalah bisikan syaitan tentang suatu perkara yang menyebabkan kita ni jadi ragu-ragu ataupun kita tak yakin dengan apa yang kita lakukan kan. Contoh was-was ni bahayalah, dia adalah penyakit, dia adalah daripada syaitan. Kalau kita melihat, kita terangkan berkaitan dengan was-was, bagaimana was-was ni kita tengok dalam Quran pun Allah dah sebut was-was ni adalah wasilah ataupun cara bagaimana syaitan nak menyebabkan kita ni ragu-ragu ataupun keliru, ataupun bagaimana syaitan nak merosakkan ibadah kita melalui was-was. Jadi kita kena yakin tu adalah was-was kan. Sebagaimana Allah sebut allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitanlah yang meniup-niup, berbisik-bisik dekat pada dada kita, menyebabkan kita jadi was-was. Begitu juga kalau kita melihat kisah Nabi Adam alaihi salam ketika berada di syurga, bagaimana syaitan kan, iblis datang, syaitan datang kepada Nabi Adam ataupun iblis, fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld wal mulkil la yabla. Fawaswasa ilaihi syaitan, syaitan bagi waswas kepada Nabi Adam dengan berkata qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuld, nakkah bertunjukkan kepada engkau satu pokok tu nama pokok khuld, wal mulkil la yabla, yang mana kalau makan daripada pokok, buah daripada pokok tu, dia akan kekal hidup, dan kita akan kekal hidup dan tidak akan ada puasa yang tidak ada tolak bandingan. Jadi was-was di syaitan was-waskan kepada Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam makan buah, Nabi Adam dengan Siti Hawa makan buah khuldi tersebut. Panjanglah kisah dia kalau kita dengar dia, tapi berpunca daripada fawaswasa ilaihi syaitan. Syaitan bagi was-was pada Nabi Adam. Jadi was-was ni adalah penyakit, adalah daripada syaitan. Dia penyakit yang perlu kita perlu ubati. Antara contoh perbuatan was-was ni, contohnya ambil wuduk kan. Contoh ambil wuduk, kita ambil wuduk. Ini adalah pengalaman saya sendirilah. Saya melihat orang yang was-was, dia ambil wuduk basah satu badan dia. Kenapa? Dia ambil wuduk, habis ambil wuduk dia kata macam tak kena bahagian siku ni, lengan ni tak kena kan. Dia kata ambil wuduk lagi kali sekali, ambil lagi sampai ke basah baju-bajunya sekali kan. Ambil wuduk sampai tahap macam tu was-was. Contoh lagi was-was, contoh angkat takbir, Allah Allah Allah, susah nak masuk sebab dia was-was. Syaitan kata niat tak masuk. Itu syaitan punya kerja semua tu kan, was-was. Allah, niat tak masuk, kena ulang Allah Allah banyak kali Allah kan. Selagi mana imam baca Fatihah, baca ayat, memang tak masuk kan, susah nak masuk. Tapi bila imam takbir nak rukuk, insya-Allah masuk terus kan. Allah kan, Allah Allah Allah,
Imam takbir Allah Akbar nak rukuk, terus masuk Allah Akbar. Kan mudah. Itu namanya was-was. Kan was-was. Jadi perkara tu perlu diubati. Kita di syaitan yang menyebabkan penyakit was-was tersebut kan. Contoh dalam baca Al-Fatihah, alhamdu kan. Ha tu macam huruf ha. Ha. Jadi huruf ha. Tak masuk. Alhamdulillah. Jadi was-was syaitan tu nak mengelirukan, nak merosakkan ibadah kita. Kita rasa nanti tak sah solat dan sebagainya. Sebenarnya itu adalah syaitan yang mewas-waskan diri kita. Kita perlu ubati penyakit tersebut. Sebagaimana kalau kita melihat dalam Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fiqh, Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra ataupun Al-Fatawa Al-Kubra, menyatakan penyakit was-was ni perlu diubati dengan 4 cara lah. 4 cara bagaimana Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan kita boleh mengubati penyakit was-was kita, iaitu yang pertama dengan mengambil sikap tak peduli terhadap was-was. Kita tak layan perasaan was-was tersebut. Kalau contohnya macam tak kena, jangan peduli. Itu adalah syaitan. Contoh baca Fatihah, jangan peduli, tak payah kisah, jangan layan, itu adalah syaitan. Jadi kita jangan peduli penyakit tersebut. Contohnya kita berjalan kan, ini pengalaman saya sendiri melihat orang dia berjalan tu satu langkah perhatikan betul-betul. Ada tai ke tak, dia berhati-hati. Nak ke dalam soft tu 1 minit 2 minit. Imam jadi rakaat ketiga dah baru sampai. Contohnya kan. Jadi jangan pedulikan perasaan tersebut kan. Ini berdasarkan yang diterangkan oleh Ibn Hajar Al-Haytami. Ini berdasarkan juga hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim yang berkaitan dengan kentut ketika solat. Keluar angin ketika solat. Nabi kata apa? Jangan tinggalkan solat. La yang sarif kan, tidak tinggalkan solat sehinggalah kita mendengar bunyi kentut tu ataupun ada bau. Tengah solat Allah Akbar kan, kalau orang was-was ni Allah Akbar, kok batalkan solat. Kenapa? Rasa macam terkentut. Rasa macam terkentut. Itu adalah was-was. Jadi Nabi SAW kata apa? La yang sarif, janganlah tinggalkan selagi mana tak ada bunyi, sautan, rihan, dan tak ada bau. Tak ada bunyi dan tak ada bau. Kalau rasa macam kentut, tak ada bau, was-was. Rasa macam kentut, tak ada bunyi, tak ada bau, itu was-was, tinggalkan, jangan layan. Ini yang berdasarkan hadis Nabi SAW yang diterangkan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Kata jangan layan penyakit was-was tu, yang pertama. Yang kedua, Ibn Hajar Al-Haytami dia mengambil, dia menakalkan pandangan Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdul Salam, iaitu Imam Izzuddin bin Abdul Salam kata apa? Bersabar dan terus mencuba dengan cara beriktikad. Kita bersabar dengan was-was ni dan terus kita terus beriktikad bahawa ini adalah benda daripada syaitan. Tengah solat Allah Akbar, rasa macam kentut, syaitan. Ini adalah perbuatan syaitan, jangan layan. Kita kena sabar. Memang macam tu, kata macam orang yang was-was dia 50-50. Jadi kita kena iktikad, kena berpegang dengan teguh, ini adalah syaitan. Anggap kita ni, Imam Izzuddin Abdul Salam kata, anggap macam kita ni tengah berperang dengan musuh Allah. Memanglah syaitan tu adalah musuh Allah. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan tu adalah musuh kamu yang nyata. Jadi kita beranggapan kita tengah berjihad menentang musuh Allah. Jadi kalau rasa was-was, ini adalah daripada syaitan. Kena lawan. Jangan ikut. Kalau ikut, maka bergembiralah syaitan. Jadi itu pandangan yang dinyatakan oleh Sultanul Ulama Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Kemudian mempelajari ilmu ibadah. Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan mempelajari ilmu ibadah yang sahih, mempelajari dengan disiplin yang betul, bukan kita sekadar main kutik-kutik, kita dengar. Bila kutik-kutik tu menyebabkan kita rasa penyakit was-was tu kan. Contoh dalam bab niat lah, kita belajar bab niat. Niat kena masuk masa takbir Allah Akbar, kena masukkan niat sekali. Kita tak faham dengan betul, kita faham orang cakap. Kita pun nak masukkan dalam niat tu, sahaja aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Kita nak sebut pun susah. Masukkan, bayangkan takbir tu Allah Akbar, berapa saat je dibandingkan dengan niat tadi tu kan. Jadi niat tu sebenarnya sangat mudah dalam bab ibadat ni. Itu kita akan bincangkan seterusnya lah, berkaitan dengan rukun-rukun dalam solat. Nak kata kena belajar ilmu dengan cara yang betul. Cara yang betul supaya kita tahu yang ini tak batalkan solat. Yang ini yang kita buat ni betul. Jadi kita berasa yakin dan menghilangkan perasaan
was-was. Imam Ibn Hajar Al-Haytami mengatakan was-was ni adalah dia menguasai orang yang jahil dan orang yang kurang akal kerana tak dapat membezakan antara sahih atau tidak. Jadi orang yang kena was-was ni adalah orang yang jahil, orang yang tak tahu. Kemudian adalah orang yang kurang akal, dia tak boleh nak bezakan di antara was-was dengan sahih dengan tidak. Ini mengikut pandangan Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi kena belajar supaya kita tidak menjadi orang yang jahil, supaya kita dapat lawan perasaan was-was kita tu, kan? Itu pentingnya belajar ilmu secara berdisiplin. Kemudian memohon, Ibn Hajar mengatakan memohon pada Allah, berdoa kepada Allah kerana was-was ni adalah penyakit. Mohon pada Allah kerana ada kisah bagaimana seorang memohon kisah para sahabat, seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan pada Rasul, ya Rasulullah, ketika aku solat syaitan datang mengganggu aku. Dari segi perbuatan dan percakapan syaitan ganggu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah hadis Muslim, hadis riwayat Muslim. Rasulullah mengatakan zaka syaitan yuqalu lahu khinzir. Itu adalah syaitan yang berkata kepada engkau itu adalah syaitan yang dinamakan sebagai khinzir. Fa iza ahsastahu fata'awaz billah minhu watfil ala yadaka watfil ala yasarika salasan. Itu dinamakan khinzir. Fa iza ahsastahu, sekiranya dia membisik-bisik ataupun nak bagi was-was kepada kita, fata'awaz billah minhu, kita memohon pada Allah, minta dijauhkan syaitan. Contohnya a'udzu billahi minasyaitan. Allahumma inni a'udzubika minasyaitan min hammazati Allahumma inni a'udzubika minasyaitan. Kan kita doa supaya dijauhkan daripada tipu daya syaitan. Kemudian berdoalah, semana kita berdoa minta perlindungan daripada Allah daripada penyakit was-was ni, kan. Jadi penyakit was-was ni adalah penyakit yang perlu untuk kita ubati, sebagaimana yang disebutkan Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ada 4 perkara tadi tu. Dan kita belajar, insya-Allah akan hilang penyakit was-was tersebut. Okey, berbeza dengan syak. Syak ni dia berbeza dengan syak, iaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan syak ni, kan. Yang mana hadis rakaat keliru sama ada 3 atau 4 rakaat, yang sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Abu Sa'id, hadis riwayat Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalathan aw arba'an. Kita syak dalam solat sama ada salasan atau arba'an, 3 atau 4, falyatrah asyak, maka kita kena buang syak tu, kemudian kita ambil yang yakin, apa yang kita yakinkan. Jadi kaedah, kemudian buang yang ragu, ambil yang yakin. Contohnya yakinnya 3, yang ragunya adalah 4. Kemudian daripada hadis juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang kita nyatakan, iaitu berkaitan perihal kentut tadi tu, kan. Kalaulah selagi tak ada sautan, tak ada rihan, tak ada bau, tak ada bunyi, maknanya solat kita tak batal. Jadi bunyi dengan bau tu adalah tanda keyakinan kita yang kita ni terkentut. Jadi daripada 2 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, para ulama wujudkan satu kaedah dalam mazhab Syafi'i, qawaid fiqhiyah. Ada 5 qawaid al-khamsah ataupun qawaid 5 kaedah besar tu. Wujudlah satu kalimah yang ulama sebutkan sebagai al-yaqin la yuzalu bisyak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan disebabkan oleh syak. Keyakinan tidak boleh dihilangkan disebabkan benda yang syak. Yang mana daripada kaedah yang ini, al-yaqin la yuzalu bisyak ni, bawah dia banyak melahirkan banyak furu', ada cabang kaedah-kaedah yang lain yang membuatkan keyakinan bila kita beribadah kita rasa tidak syak. Kalau syak, apa yang perlu kita buat, kan? Contohnya lagi, kalau nak bahaskan berkaitan dengan syak ketika beribadah ni terlalu luas. Contoh syak bulan puasa bagaimana, syak dalam solat bagaimana. Jadi kalau kita nak sentuh satu-satu, mungkin ia punya ambil masa yang lama lah. Jadi kita faham kaedah dia tu, barulah kita boleh tahu, boleh kaitkan dengan ibadah kita, kan? Contohnya kita ambil contohlah dalam syak dalam ibadah, dalam syarat wajib, kan. Jadi kita sebutkan syarat wajib ada 5, kan. Contoh syak dalam rukun, contohnya kita dalam bab syarat wajib solat, kan. Yang pertama kena suci daripada hadas, kan, hadas besar atau kecil.
kita ambil contoh wuduk lah. Contoh kita ambil syak, berdasarkan kaedah tadi tu, al-yaqinu la yuzalu bisyak, keyakinan tidak dihilangkan dengan syak tadi tu. Contoh dalam syarat sah solat, iaitu berkaitan dengan wuduk, sama ada masih ada wuduk ataupun tidak. Contoh kita bagi keadaan macam ni lah. Ada dua keadaan kan. Dua keadaan, contohnya kita solat zuhur, solat maghrib kan. Ini musim PKP lah, ini cerita bukan sebelum musim PKP. Contoh kita solat maghrib tadi dengan wuduk lah, solat maghrib, kemudian kita duduk dekat surau bersembang dengan kawan-kawan kita kan, duduk dekat surau atau masjid. Yang sekarang ni tak boleh lah, kena denda nanti RM1,000 kan. Jadi duduk dekat masjid bersembang. Bila masuk waktu isyak, kita pun syak, tadi kentut ke tak, batal wuduk ke tak, kita syak. Jadi dekat sini ada dua keadaan. Kaedah dia al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak boleh hilangkan dengan keraguan. Yang sekarang yang yakin dia apa? Dalam situasi ni yakin dia apa? Yakin dia kita dah berwuduk dan solat maghrib, itu yakin. Yang kita syak ialah batal ke tak. Jadi yakin dia kita dah berwuduk, yang kita syak batal ke tak. Jadi kaedah tadi al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Jadi kita syak batal ke tak wuduk kita, yakin kita tadi dah berwuduk sebab kita solat maghrib, dah berwuduk lah solat maghrib kan. Jadi batal ke tak. Jadi konsep dia tak batal wuduk, tak perlu kita nak ambil wuduk kerana yakinnya kita tak batal wuduk. Berbeza dengan contohnya kita kena keadaan kita, contoh kita mandi, kita nak solat, dah mandi, kita nak solat. Nak solat tu, tadi berwuduk ke tak? Ini tak, belum lagi solat, berwuduk ke tak? Jadi berwuduk ke tak? Jadi yang yakin tadi, lepas kita mandi, kita tak berwuduk, kita dalam keadaan berhadas kan, kita dalam keadaan berhadas, hadas kecil lah, kita berhadas kecil. Yang kita syak berwuduk ke tak, maknanya dah angkat hadas ke belum. Jadi dua, yang yakin, yang kita dalam keadaan berhadas, yang kita memang tak berwuduk, yang kita syak dah wuduk ke belum. Jadi yakin dia tak berwuduk, jadi wajib untuk kita ambil wuduk semula. Itu kan, ambil wuduk semula. Berbeza dengan tadi, yakin kita dah berwuduk, kita dah solat, kemudian kita syak, batal ke tak. Jadi yakin dia kita dah solat, kita ada wuduk. Yang ini berbeza. Tadi wuduk ke tak, pada asal kita keadaan kita sekarang ni, kita adalah berhadas kecil, kita tak ambil wuduk. Itu asal dia, yakin kita. Al-aslu baqa'u makana ala makana. Asal sesuatu perkara, ada kaedah kan bawah ni, al-aslu baqa'u makana ala makana. Keadaan asal suatu perkara itu kekal macam tu kan. Macam kita dalam keadaan berhadas, kita akan kekal dalam keadaan berhadas selagi kita yakin kita ni berwuduk. Jadi kita dalam keadaan berhadas tadi tu, maknanya kita kena ambil wuduk semula kan, kena ambil wuduk semula sebab kita yakin kita adalah dalam keadaan berhadas. Itu berkaitan al-aslu baqa'u makana ala makana. Begitu juga adalah kaedah yang menyatakan al-yaqin la yuzalu illa bil yaqin. Al-yaqin la yuzalu illa bil yaqin. Yakin tak boleh dihilangkan kecuali dengan keyakinan. Macam tadi lepas solat maghrib tadi kita berwuduk, lepas solat maghrib kita berwuduk, bersembang dengan kawan-kawan, kemudian nak waktu isyak, batal ke tak wuduk? Batal ke tak wuduk kan? Melainkan kalau ada keyakinan. Contohnya kawan kita kata, batal lah, tadi kan kau kentut. Tu keyakinan. Al-yaqin la yuzalu illa bil yaqin. Sahabat kita tanya, tadi kan kau kentut, yang buah busuk tu, pengsan semua orang sebab busuknya, contohnya kan. Jadi ada keyakinan dekat sana. Bila ada keyakinan dekat sana tadi, yakin tadi kita berwuduk masuk solat maghrib tadi tu, la yuzalu illa bil yakin, dihilangkan dengan keyakinan yang lain. Sebab yakin kita kentut, jadi kita kena wajib untuk ambil wuduk semula. Ini berdasarkan kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak, ataupun al-yaqin la yuzalu illa bil yaqin, ataupun kaedah al-aslu baqa'u makana ala makana. Seterusnya
seterusnya kita tengok contoh kita ambil contoh dalam bab rukun. Contohnya dalam rukun bacaan Al-Fatihah, kita syak sama ada kita dah baca Al-Fatihah ni ke belum. Kita tengah solat, nak rukuk, tadi baca Fatihah ke tak? Tadi baca Fatihah ke tak? Kita syak. Kita syak. Jadi dekat sini pada asalnya kita tak baca. Asalnya kita tak baca Fatihah. Jadi asalnya kita tak baca Fatihah itu adalah yakin. Yang kita syak baca ke tak? Kita berdasarkan kaedah tadi, jadi kita syak ya baca ke tak? Jadi kita syak baca ke tak? Yang keadaan asal kita ni memang kita tak baca Fatihah kan. Jadi yakinnya tak baca, jadi wajib bagi kita untuk ulang Al-Fatihah tu semula. Nak rukuk, habis walam yakul lahu kufuwan ahad. Tadi baca Fatihah ke tak? Kan syak. Jadi asalnya kita tak baca, kita syak, kita baca ke tak, jadi kita kena ulang semula Fatihah kita. Sebelum rukuk kena baca balik Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Itu dalam bab. Kalau dalam keadaan rukun lain, kita kena ulang, kita kena kembali kepada qiyam. Contohnya tasyahud rakaat kedua kan, tasyahud awal. Kita tadi baca Fatihah ke tak? Baca Fatihah ke tak? Maknanya kita kena bangkit semula, ulang Fatihah tersebut. Kena tambah satu rakaat yang kita ragu tadi tu. Kan, yang ini kita akan terangkan akan mendatang insya-Allah dengan lebih jelas. Kemudian kalau contohnya ini yang basic lah, yang biasa berlaku, syak 3 rakaat ke 4, 3 ke 4 kan, 3 rakaat ke 4 berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatrah syak, buang syak. Dalam kaedah istinbat hukum, falyatrah, lam tu adalah lam amar, lam perintah, maknanya kita kena buang perasaan syak kita tu. Itu dari segi istinbat hukum. Jadi kena buang syak. Jadi 3 atau 4 yakinnya 3. Sebab dah tentu kita buat 3 rakaat yang kita syak ni, yang 4 ke 3, 4 ke 3. Jadi 3 tu confirm, yakin kita buat. Jadi 4 ni kita syak. Jadi kita ambil 3, tambah 1 rakaat. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, tambah 1 rakaat, kemudian kita sujud sahwi kan. Kalaulah kita tunaikan 5 rakaat, contohnya kita tunaikan 5 rakaat, sujud sahwi itu pelengkap pada solat kita. Kalaulah kita solat kurang, dia melengkapkan solat kita. Kalau terlebih, itu adalah satu penghinaan terhadap syaitan dengan sujud sahwi tadi itu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ambil 3 ke 4, ambil bilangan yang sedikit, kerana yang sedikit tu yakin 3, maknanya 4 tu ragu, tambah 1 rakaat lagi. Itu biasalah, itu yang basic lah, yang kita biasa berlaku pada diri kita. Kemudian yang jarang, yang mungkin ada juga berlaku, iaitu ketika solat kat pejabat, kat ofis, kita main masuk je kan. Bukannya kat masjid ni biasa kita, atau mudahnya kita ni masbuk lah. Masbuk, kita pun solat, imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita pun tadi masuk rakaat kedua ke rakaat ketiga? Masuk rakaat kedua ke ketiga kan? Tengok orang sebelah pula, tadi dia masuk dengan apa kata dia? Tengok dia lah, ikut dia. Itu tak boleh. Itu bukan keyakinan. Kita pun tak tahu dia masuk dengan kita tak boleh. Jadi ragu kita 2 ke 3 lepas imam bagi salam, 2 atau 3. Jadi kaedah dia ambil yang sedikit tu yakin 2. Maknanya 2 rakaat, kita kurang lagi 2 rakaat, maknanya kena tambah lagi 2 rakaat. Contoh kan. Ini nanti kita akan terang lebih lanjut dalam bab berkaitan dengan solat berjemaah lah. Contohnya lagi, kalau kita syak di luar waktu solat, contoh kita ambil yang perkara-perkara solat lah. Kita tak sentuh puasa nanti kita akan sentuh insya-Allah pada bila hampir dengan waktu bulan puasa, bulan 4, tak lama lagi. Jadi solat, contoh kita syak atas kaedah tadi tu, al-yakin la yuzalu bisyak, keyakinan tak boleh hilang dengan syak. Contoh lepas solat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi baca Fatihah ke tak? Tadi rakaat kedua ada buat ke tak? Kita syak selepas kita bagi salam. Okey? Kita syak selepas kita bagi salam. Bila syak selepas kita bagi salam, menurut mazhab Syafi'i, pada asalnya kita dah melakukan semua rukun tadi. Sebab daripada start salam, takbir, Allahu Akbar, sampai kita bersalam. Mana yakinnya pada asalnya kita dah buat semua perkara tersebut. Jadi yang kita syak, baca ke tak tadi Fatihah? Selepas waktu solat dalam mazhab Syafi'i, tak perlu kita nak ulang
solat tersebut, melainkan pada dua keadaan. Dua keadaan ni. Contohnya lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Keadaan yang pertama, kita syak tadi niat ke tak? Niat. Yang kedua, tadi takbiratul ihram ke tak? Dua keadaan ni. Kalau baca Fatihah, rukuk, sujud itu tak jadi masalah, tak perlu ulang solat. Sekiranya kita syak niat ke, kita niat ke tak tadi itu maknanya kita tak niat, kita kena solat balik. Tadi takbiratul ihram ke tak? Jadi kena ulang balik solat. Kenapa? Niat dengan takbiratul ihram ni adalah permulaan bagi solat. Permulaan bagi solat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbir. Diharamkan dalam solat ni bermula dengan takbir. Jadi takbir tu adalah tanda kita dah masuk dalam solat. Jadi kalau kita tak takbir, asalnya adalah kita tak solat. Asalnya kita tak solat, kan? Jadi takbir dengan niat ni adalah penentu kita masuk dalam solat. Jadi kalau takbir dengan niat pun kita dah syak, pada asalnya yakinnya kita tak solat. Yakinnya kita belum dalam keadaan solat, jadi kita wajib ulang solat kita semula, kan? Macam tadi kaedah tadi lah, kita tengok yakin yang mana, syak yang mana. Yakinnya kita tak solat. Yang kita syak dah niat ke takbir. Jadi yakin kita tak solat, kita kena ulang balik. Berbeza dengan baca Fatihah ataupun rukuk, sujud dan sebagainya. Yakinnya kita dah solat. Kenapa yakinnya kita dah solat? Sebab dia bermula dengan takbir, dengan niat. Dan habis kita dah bagi salam. Wa tahliluha at-taslim. Dihalalkan buat perkara dan sebagainya dengan salam dalam solat. Jadi yakinnya kita dah solat, yang syaknya baca ke belum. Jadi yakin kita dah solat. Kita ambil yang yakin kita dah solat, tak perlu ulang solat kita. Berbeza dengan dua tadi itulah. Dalam mazhab Syafi'i dia kembangkan pula. Bagaimana pula kalau kita syak lepas kita solat ni, kita ni dah berwuduk ke belum tadi? Dah wuduk ke belum tadi? Sama juga, kan? Pada asalnya kita ni berhadas kecil, sehingga kan asalnya kita ni berhadas kecil, sehingga kita yakin kita berwuduk. Jadi bila kita syak kita ni dah berwuduk ke belum sebelum solat tadi, wajib dalam mazhab Syafi'i, wajib untuk kita ulang solat kita semula, kerana asalnya kita tak berwuduk, yakinnya kita tak berwuduk. Yang kita syak wuduk ke tak, jadi yakinnya tak berwuduk. Jadi bila tak wuduk, bagaimana kita nak solat? Bagaimana kita nak solat, kan? Sebab syarat sah solat tu adalah dengan suci daripada hadas. Hadas kecil contohnya diangkat dengan berwuduk. Kena berwuduk baru sah solat. Jadi kita kena ulang. Jadi kalau lah syak selepas kita bagi salam berkaitan dengan rukun-rukun lain, kita tak perlu ulang solat. Jika berkaitan dengan rukun niat dengan takbiratul ihram, kita kena ulang solat kita semula kalau kita syak. Beda lagi kalau berwuduk. Contoh lagi lah kalau habis solat. Contoh dia banyak perkara-perkara. Jadi kita tak contohkanlah, kita hanya berdasarkan kaedah supaya kita boleh faham kalau kita bagaimana kita nak hadapi situasi syak tu. Contoh lagi, contoh kita nampak kita tengah solat, kemudian kita bagi salam, kita nampak najis, nampak tai burung ke, nampak tai cicak dekat baju kita ke, najis lah dekat baju kita ni selepas kita dah solat. Ini ada dua keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kita bagi salam, tengok Allah ada najis lepas kita bagi salam. Jadi sekarang ni kita perlu ulang solat ke tak? Wajib untuk kita ulang solat semula. Kerana dalam tempoh yang sedekat, contohnya kan kita lepas salam kita nampak najis, maknanya memang najis tu terkena pada ketika kita solat ataupun sebelum kita solat. Sebelum kita solat dalam keadaan menanggung najis, tak sah solat. Kena masa waktu solat, menanggung najis, tak sah solat. Jadi kita wajib ulang solat. Ada sebahagian pandangan ulama boleh tidak perlu ulang solat. Kenapa tak ulang solat? Bila waktu yang kita tahu dari pelepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, zikir wirid dan sebagainya, baca doa. Kemudian kita balik rumah ataupun kita pergi makan teh, singgah makan teh, kan kita tengok ada tai dekat baju kita ataupun dekat seluar kita ataupun dekat jubah kita. Kena masa bila? Kita syak tak? Kita syak kena masa bila? Dengan tempoh yang lama dah, kita balik baca zikir, doa, kemudian kita pergi surau, kita nak syak. Jadi dekat sana ulama mengatakan tidak perlu ulang solat, kerana
al-aslu fi kulli hadis, kaedah menyebutkan berdasarkan kaedah al-aslu fi kulli hadis taqdirihi bi aqrabi zaman. Asal suatu perkara tu, perkara yang berlaku tu, suatu perkara berlaku, takdirihi, ditentukan dengan zaman zaman yang dekat ataupun zaman yang sekejap. Lepas solat tadi perasan ada najis. Lepas solat tadi perasan ada najis, maknanya zaman yang dekat, masa yang dekat, kena ulang solat. Kan kena ulang solat. Berbeza dengan tadi yang kita dah habis wirid, dah solat, dah zikir, sampai rumah ke, tengah ngetek ke, baru perasan ada najis. Bila perasan ada najis, maknanya itu adalah tempoh zaman yang dah jauh. Jadi tak perlu lagi, ulama kata tak perlu lagi untuk kita ulang solat kita, dan solat kita dikira sah berdasarkan kaedah tadilah al-aslu fi kulli hadis taqdirihi bi aqrabi zaman. Okey. Itu beberapa kaedah-kaedah dari segi qawaid fiqhiyah. Bagaimana kalau kita berinteraksi dengan syak ni, ambil yang yakin, buang yang syak. Ambil yang yakin, buang yang syak. Al-yakin la yuzalu illa bil yakin. Keyakinan tak boleh hilang dengan melainkan dengan keyakinan. Jadi kita kena faham konsep tu, yang yakin dalam keadaan apa, yang syak dalam keadaan apa, kan? Macam wuduk tadi dan sebagainya. Begitulah juga dalam perkara-perkara yang puasa dan sebagainya. Dah masuk dah habis waktu nak sahur ke? Dah masuk waktu berbuka ke? Kita makan sebelum dan sebagainya. Itu kalau kita faham kaedah ni, insya-Allah kita boleh tahu berkaitan dengan apa yang perlu kita buat dalam berkaitan dengan syak dan was-was tadi. Makna was-was tadi itu perlu, wajib diubati kerana itu adalah penyakit. Insya-Allah itu sahaja untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.